mana boleh sama yang berjumpa dengan yang tidak. Manalah boleh sama yang belajar dengan yang mendengar. Berbeza tu. Sungguh sangat berbeza yang mendengar dengan belajar. Orang yang belajar boleh mengajar. Orang yang tak pernah belajar takkan pernah mengajar. Takkan pernah. Tak boleh, tak cukup syarat. Syarat jadi guru ni mesti belajar. Ada sanad keilmuan, ada susu galuh dia. Sanad. Kalau anak tu ada nasabnya, keturunannya, nasab. Kalau keilmuan ini dia bersanad. Dari mana dia ambil? Guru dia ni daripada siapa? Memang ilmu ni tak mengenal sesiapa. Sesiapa saja boleh berilmu. Allah bagi ilmu ini orang-orang yang dikehendakinya, betul. Sesiapa saja boleh tunjuk ajar. Sesiapa saja boleh jadi guru. Kajian ni kan banyak. Kaedah ni kan banyak. Ilmu kan banyak. Tak boleh kita keji. Tak boleh kita salah menyalahkan. Tak boleh sesat menyesatkan. Banyak kajian. 73 banyaknya. 73 golongan, 73 perjalanan, 73 kaedah, 73 cara. Begitu banyaknya. Yang 73 ni pecah lagi 73. Yang satu daripada 73 ni, satu dari 73 ni pecah lagi 73 golongan lagi, yang kecil-kecil lagi. Jadi 73 dikali 73 dah berapa tu? Sebab sahabat Rasulullah ada 4. Abu Bakar, dia menurunkan kajian juga. Umar, kan ada Khalifah Umar, ada Khalifah Abu Bakar, ada Khalifah Utsman, ada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang saya sanadnya kepada Sayyidina Ali. Itu berpulanglah. Kemana Saya tak cakap lah macam tu, nanti orang kata ini apa ni. Jadi kesanatan susul galuh dari ilmu ni mesti jelas. Guru kepada guru, guru kepada guru, guru kepada guru lagi. Kemana perginya ni? Hulunya kemana? Macam mana? Anak ni nasabnya siapa? Ayahnya siapa? Datuk neneknya kemana? Kan mesti jelas. Tak nak? Hantam sajalah. Tak kira lah siapakah ini, ilmu dari mana ke, hantam sajalah macam itu kah? Nah, ada ilmu yang tak bersanad. Ada. Kalau Allah nak bagi kepada seseorang tu, tak bolehkah tunjuk ajar? Boleh. Tapi kan terputus sanadnya. Sanadnya terputus. Nabi kita bawa tauhid, akidah. Dalam tauhid ni pecah lagi syariat. Tauhid syariat, tauhid asas, tauhid yang hak. Tauhid ni pun banyak, bukan satu. Ada tauhid dasar, tauhid asas. Ada tauhid uluhiyah,
Ada tauhid rububiyah. Oh, banyak ilmu tauhid ni, bukan satu. Ini kan banyak gurunya, banyak sanadnya. Imam ni ada 4. Setelah Khalifah Rasyidin, ada lagi Imam Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i. Inilah yang sampai ke Malaysia, Indonesia, Australia, ke Brunei, ke Thailand, Filipina, Asia ni. Ini yang bawa. Sampailah ke guru-guru dahulu. Nah, guru juga dia akan bagi tahu, wahai muridku, sesungguhnya sanad kita ni, susul garu keilmuan kita ni daripada ni. Itu makanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah itu syahadat tauhid. Itu kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini 2 kalimat syahadat. Syahadat tauhid, syahadat rasul, 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah. Ini syahadat tauhid. Syahadatain. Anna Muhammadur Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini syahadat rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini syahadat 2 kalimah syahadat. Ada tak ni? Ada tak asyhadu an la ilaha illallah? Ada tak? Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ada tak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ada tak? Ha? Asyhadu an la ilaha illallah al-ghalib Ali ibni Abi Talib karamullah wajha Nadi Ali Fatimah binti Asyad Kulu hamin wa ghamin sayan jali min nur buat. Tak jumpa kau orang ni. Ini sanad. Kemana awalnya? Ilmu ini kan ada hulunya, ada hilirnya. Tak ada. Dari mana ini ilmu ni? Pengetahuan ni dari mana? Bukan dari Rasulullah kah? Nabi kita ni kan bukan Nabi Muhammad saja. Ada Nabi Daud, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Muhammad. Sanad kita ni kepada Rasulullah. Kita ni umat Nabi Muhammad. Jangan guna selain daripada Nabi Muhammad. Syahadatnya, syahadat Rasul lah. Solatnya, solat Rasul. Puasanya, puasa Rasul. Zakat, ini semua haji ikut Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kalau kita mengaku Islam, inna dinna indallah al-Islam. Itu. Oh, ini Bang Hadi ada syahadat lain kata dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Ibrahim Rasulullah. Jangan guna ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Isa Rasulullah. Jangan. Ini Nasrani. Asyhadu an la ilaha illallah Musa Rasulullah. Ini Majusi. Yang kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ada juga asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Boleh. Solat sebagaimana Rasulullah solat, puasa, zakat, haji. Jangan guna yang lain. Tu semalam tu dalam grup tu ada ni Bang Hadi syahadat macam ini. Jangan. Tak boleh. Kita bukan umat Nabi, bukan umat Nabi Ibrahim. Kita bukan umat Nabi Isa. Kita bukan umat Nabi Musa.
Kita bukan umat Nabi Daud. Kita ini Islam. Siapa yang bawa? Nabi Muhammad. Di dalam surah Al-Maidah ayat 3, ayat 4 tu, pada hari ini sudah dicukupkan nikmat kepada kita ni. Sudah ditetapkan hukum kepada kita. Dah tetap dah. Jangan ketuk tambah lagi, jangan kurang-kurang, jangan lebih-lebih, jangan tambah-tambah. Sudah disempurnakan hukum kepada kamu. Dan Allah sudah reda, hanya Islamlah, hanya agama Islam sahaja yang diridai Allah. Habis agama lain, agama lain pun diakui juga. Hindu, Buddha, Kristen, Allah akui itu semua. Kan ada nabinya tu. Semua nabi bersyahadat. Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, semua keempat-empat ni bersyahadat. Jadi kalau semuanya bersyahadat, bertuhan tak? Kalau semua bersyahadat, tauhid tak? Maknanya Islam semua tu. Semua mengaku Tuhan itu Allah. Semua mengaku Allah itu Tuhan. Maknanya tauhid. Kalau Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, semua keempat-empat nabi ini bersyahadat, bertauhid kepada Allah. Dah Islam tu. Mengapa kita gaduh? Mengapa kita berperang? Mengapa kita membenci agama-agama lain? Ini sampai bunuh-membunuh. Kafirlah. Ada kafir Yahudi, ada kafir Majusi, ada kafir Nasrani, ada kafir Islami. Islam pun ada kafir juga. Makna kafir itu bukan orang yang di luar Islam. Bukan. Kafir ni ingkar. Sesiapa saja yang mengingkari, yang menyalahi daripada agamanya, hukum-hukum agamanya, kafirlah dia. Seseorang yang mengaku dia Islam, ingkar dengan hukum Islam, kafir Islami. Seseorang yang mengaku Nasrani, dia ingkar dengan hukum agamanya sendiri, kafir Nasrani. Begitu juga kafir Majusi. Orang yang beragama Majusi, dia ingkar, dia tolak hukum agamanya, kafir Majusi, kafir Yahudi. Jadi kafir itu bukan untuk orang yang di luar Islam. Kita sebut agama lain tu kafir-kafir tu tak boleh. Kalau kita sebut orang kafir, kita pun kafir juga. Kita tak mengakui agama lain itu yang Allah sudah akui. Masalah dia tu ingkar, masalah dia tu tak ikut apa yang ajaran agamanya, biarlah dia. Tak payah kita berperang gaduh. Nabi kita kan sudah cakap, sudah sampaikan. Tidak ada lagi perang setelah kekhalifahanku, katanya. Sudah tidak ada lagi perang setelah ini. Tak ada lagi perang. Makna tak ada tu, maknanya tak boleh lagi. Tak boleh kita berperang sesama kita. Itulah agama Islam ni dipanggil rahmatan lil alamin, membawa rahmat kepada seluruh alam, bukan rahmatan lil muslimin. Bukan untuk orang Islam saja, untuk sekalian alam. Majusi ke, Nasrani ke, Yahudi ke, akan menerima rahmat daripada Allah. Tuhan kan satu.
Nasrani kah bertuhankan kepada Allah juga. Majusi pun bertuhankan kepada Allah juga. Yahudi pun bertuhankan kepada Allah juga. Isa Allah tu Ahad. Mana ada lain selain Allah? Tiadalah Tuhan, tiadalah Allah selain aku saja. Tiadalah Tuhan selain Allah. Maksudnya tak ada Tuhan-Tuhan yang lain tu kecuali satu. Jadi kalau Allah tu satu, Tuhan tu satu, tak sama ke Tuhan kita ni dengan Tuhan dia? Masalah dia tak mengakui Tuhan, itu berpulang kepada dia lah, kepahaman dia lah. Qul huwallahu ahad. Ikrarlah. Zazamkanlah. Ketahuilah. Pahamilah. Bahwasanya aku itu Tuhan. Ketahuilah. Pahamilah. Bahwasanya Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Katakan. Sampaikan. Pahamkan, ketahui, sumpah, ikrar. Aku tu cuma satu. Kalau di syariat, qul huwallahu ahad, katakan Allah itu itu budak-budak pun tahu. Makna di tarekat, makna di hakikat, makna di makrifat, makna di musyahadah, makna di ghaib, sama. Ini kan tingkatan, ini kan peringkat. Tak samalah budak-budak darjah dengan budak universiti mengkaji Al-Quran. Ini yang banyak salah menyalahkan. Mengapa pula tak macam itu bunyinya? Tak macam itu bunyinya. Berpulanglah. Yang boleh mentafsirkan di peringkat makrifat, jangan menyalahkan orang yang menafsirkan di peringkat syariah. Berpulang ke ilmuan, kepahaman masing-masing. Jangan gaduh. Qul huwallahu ahad. Qul bunyi, sebut, ikrar. Bunyikan, sebutkan, kul. Ini syariat. Makna kul di syariat, sampaikan, ucapkan, sebutkan, bunyikan. Katakan itu kan berbunyi itu. Cakapkan. Kepada siapa dicakapkan ni? Kepada siapa dikatakan Allah ni satu? Ke Tuhan. Buat apa? Kau tak cakap aku ni satu pun, aku memang satu aku ni. Adakah kepada Allah kita katakan, cubalah, Qul huwallahu ahad ini, kemana kita pergi? Kita letakkan di mana ni? Qul huwallahu ahad. Kepada Allah kita katakan, Qul huwallahu ahad, gitu. Kau ni biar betul. Ini ayat-ayat aku, ini perkataan aku. Kenapa kau balikkan lagi dengan aku? Kau ingat aku tak tahu ke aku ni satu? Kita cakapkan ke Tuhan ke Qul huwallahu ahad ni? Qul huwallahu ahad. Ke Tuhan ke perginya? Diri zahir ni ke diri batin. Diri batin ni ke diri zahir. Boleh faham diri zahir ni bahwasanya Allah tu satu. Allah sedia adanya ahadun. Katakan Muhammad. Muhammad ni mengatakan, wahai Adam, sesungguhnya Tuhan tu Esa, Tuhan tu satu. Rabbul Alamin berkata kepada Muhammad, wahai Muhammad, ikrarlah kamu. Berbunyilah ke Muhammad.
Bersumpahlah kaum Muhammad bahwasanya aku ni tunggal, aku ni esa. Ini ayat tauhid. Suratul Ikhlas ini ayat tauhid, surat tauhid. Esa sebenar-benar esa. Aku ni sebenar-benar esa, kata Rabbul Alamin kepada Muhammad. Jadi bukan kita yang membunyikan ke Tuhan. Tuhan bukan makhluk boleh dengar ucapan kita ni. Makhluklah mendengar makhluk. Makhluk berkata-kata kepada makhluk. Makhluk boleh mendengar bunyi makhluk. Coba logik tak kita katakan kul huwallahu ahad kepada Tuhan? Kul huwallahu ahad. Tuhan, kau ni betul satu ke tidak? Kalau aku jadi Tuhan dah aku bagi muka kau dah. Tuhan kau cakap kul huwallahu ahad. Kan tak kena. Jadi apabila kita berdiri solat, berdiri sembahyang, ketahuilah ini ayat, ini surat Ikhlas. Maksud ikhlas ni kita reda, kita faham, kita tahu. Kita mengerti apa yang kita cakapkan ni. Betul-betul tidak ada kesyirikan apabila kita mengucapkan kul huwallahu ahad. Tak boleh ada syirik jali, hafizun hafi. Apabila sudah mengucapkan kul huwallahu ahad, jangan ada syirik lagi. Jangan kau menuhankan yang bukan Tuhan. Jangan menyembah selain Tuhan. Jangan menyembah selain Allah. Jangan mengingati selain Allah. Kerana kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Pahami, ilhami betul-betul, rasakan bahwasanya sebenar-benar Allah itu satu pada diri kamu. Tak mengenal dua. Tak nak diduakan. Ini suratul Ikhlas. Bukan nak bersama kepada Allah. Bukan bersama-sama ke Tuhan. Bukan menunggal. Bukan bersatu. Bukan dekat. Bolehkah dekat-dekat dengan Tuhan ni? Boleh dekat dengan Tuhan kah? Ingatlah peristiwa Nabi Musa. Allah ni makhluk ke bukan? Makhluk ke Allah ni? Bolehkah dekat makhluk dengan Tuhan? Yang sifatnya berbeza, yang zatnya berbeza. Makhluk ini sifat yang diciptakan. Manusia ni makhluk yang zat. Manusia ni zat yang dicipta, zat yang dibuat, zat yang dizahirkan. Manusia, alam ni, manusia ni alam syakir, alam kecil yang diciptakan. Bolehkah esa kepada yang menciptakan? Kan banyak sekarang yang bikin-bikin esa ni. Fana, baqa, wah, kita mesti fana billah. Maksud fana billah ni macam mana? Selalu dengan Tuhan. Fana billah. Bersama-sama Tuhan. Bolehkah? Baqa billah. Baqa. Kekal. Bersama-sama Tuhan. Kalau kita dah kekal bersama-sama Tuhan terus, macam mana kesehari-harian kita? Kita sembahyang, Tuhan sembahyang juga. Bersama-sama. Makna bersama-sama ni macam mana ni? Dua yang
satu. Two in one. Bersama-sama. Apa yang kita buat Allah, ini makna bersama-sama. Makna bersama-sama. Kalau satu buat, satu tak buat, ini makna bersama-sama kah? Makna bersama-sama ni dua-dua berbuat sekali. Kedua-duanya berbuat sekali. Ini makna bersama-sama. Ada pula lagi yang menyatu, dua menjadi satu. Dua menjadi satu, bersekutu. Di mana kepahaman makna Esa itu? Yang mana dikatakan Esa? Bagaimana yang dikatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid? Biar betul. Yang mana bersama-sama dengan Tuhan itu? Ya Tuhanlah. Yang boleh bersama-sama Tuhan tu Tuhan. Mana dia? Rabbul Izzati satu kepada Rabbul Alamin. Ini pun bukan bermakna dua. Rabbul Izzati Esa Rabbul Alamin. Kalau Rabbul Izzati Esa ke Rabbul Alamin, ada ke. Tak boleh. Esa ni dekat tak bersentuhan. Maksud Esa, dekat tak bercampur. Dekat tak melekat. Dekat tak bersatu. Dekat tak bercerai. Dekat tak bersentuhan. Dekat tak ada antaranya. Apa? Dekat tak jauh tak berantara. Jauh tak bercerai, tak berantara. Ini makna Esa. Kalau orang putih bilang apa ni? Compact. Apa? Compact. Compact. Compact ini macam mana? Bahasa orang putih, compare. Compare lain. Compact. Padat. Bukan menyatu. Menyatu tu dua jadi satu. Itu two in one. Itu sempo. Sempo ada two in one. Dua di dalam bukan. Dia bukan dua di dalam satu. Tak boleh. Mengapa boleh Esa tu? Mengapa boleh compact tu? Mengapa boleh padat? Malaysia panggil cakra padat lah. Ingat lah, baru ingat saya. Padat, kompleks. Cantik. Tapi ya, Rabbul Izzati tetaplah Rabbul Izzati. Rabbul Alamin tetaplah Rabbul Alamin. Rabbul Izzati menzahirkan Rabbul Alamin. Setelah zahir dia dipanggil Rabbul Alamin. Daripada Rabbul Izzati. Rabbul Alamin daripada Rabbul Izzati. Jadi Rabbul Izzati ini menzahirkan. Rabbul Alamin dizahirkan. Barulah boleh dikatakan bukan engkau tapi daripada engkau. Inilah kajian yang dikatakan aku bukan engkau tapi daripada engkau. Rabbul Alamin berkata kepada Rabbul Izzati, aku bukanlah kau tapi tak lain daripada kau. Ini perkataan Tuhan kepada Tuhan. Yang sekarang ni banyak makhluk mengatakan seperti itu. Aku ni bukan Tuhan, tapi daripada Tuhan, kata dia.
Kemana perginya? Itu kau nak jadi Tuhan. Tak mengaku Tuhan, tapi seakan-akan daripada Tuhan. Kalau kajian makrifat, dia tak berumpama-umpama, mesti jelas. Rabbul Izzati menzahirkan Rabbul Alamin dari dirinya sendiri. Sebab pada masa itu, yang dikatakan masa la ta'yin. Di waktu itu, di masa itu, kejadian itu, ketika itu disebut la ta'yin. Tiada yang lain selain diriku. Inilah yang dipanggil la ilaha illallah. Tiada yang ada. Tak ada yang ada itu. Kecuali diriku saja. Yang disebut la ta'yin, ya, kedudukan Rabbul Izzati, ya, peringkat Zatul Buhti, di peringkat Zatul Buhti, disinilah pengakuan Tuhan, ya, masa inilah Tuhan itu bersaksi bahwasanya tiada yang ada, tak ada yang ada tu. Yang ada tu pun tak ada. Yang tak ada pun tak ada. Yang ada tak ada, yang tiada pun tak ada. Yang ada tu tak ada, yang tak ada pun tak ada. Kecuali diriku saja yang ada. Tak ada yang lain. Dari mana diciptakan, dizahirkan Rabbul Alamin? Masa itu yang ada hanya Rabbul Izzati. Dari mana? Tak ada zat yang lain selain zat diriku saja. Tidak ada zat selain zat diriku saja. Tidak ada diri selain diriku saja yang ada. Tiada yang ada aku saja. Ketika disebut Rabbul Izzati. Ini kedudukan Zatul Buhti. Zat sebenar-benar zat. Tidak ada zat kecuali zatku saja yang ada. Ini dipanggil Zatul Buhti. Ya Zatul Haq. Hakul Haq. Ya Zatul Haq. Kul Haq. Masa ini dia berbunyi menyebut dirinya sendiri. Ketika ini, masa ini, dia menyebut dirinya sendiri. Dia memuji dirinya sendiri. Ana al-haq wa asma'ul haq. Ketika Rabbul Izzati dalam bersendirian, ketika inilah disebut la ta'yin. Masa inilah dipanggil Zatul Buhti. Disinilah zatnya menzahirkan sifatnya. Ketika inilah sifat memuji zatnya. Inilah yang dipanggil ana anta, anta ana. Aku ialah kau. Aku itu kau. Kau daripada aku. Ini perkataan Rabbul Izzati kepada Rabbul Alamin. Semasa Rabbul Alamin dizahirkan. Ketika ini dipanggil Zatul Buhti. Zat sebenar-benar zat. Zat yang belum menzahirkan, zat yang belum bersifat, zat yang belum berasma, zat yang belum
beraf'al. Ini ketika ini berbunyi ana al-haq wa asma'ul haq wa af'alul haq wa sifatul haq wa zatul haq. Ketika dia nak dikenali, ketika dia nak diketahui, barulah dia menzahirkan dirinya, barulah dia mentazalikan dirinya, barulah dia menyatakan cahaya dirinya, barulah dia menyatakan sifatnya sendiri, barulah dia menzahirkan zatnya sendiri. Berasma'lah dia, beraf'allah dia, sempurnalah Muhammad, nyatalah Adam itu. Apabila tidak kuzahirkan diriku, tidak kutajalikan dirimu, wahai Muhammad, maka tiadalah alam ini, maka tiadalah Adam. Sesungguhnya yang ada pada Adam itu adalah asmaku, adalah af'alku, adalah sifatku, adalah zatku. Zat sebenar-benar zat yang dikandung oleh Adam. Sempurnalah Muhammad itu, kerana Adam mengandungi asma Muhammad, kerana Adam mengandungi af'al Muhammad, kerana Adam mengandungi sifat Muhammad, karena Adam mengandungi zat Muhammad. Inilah yang dipanggil sempurnanya Muhammad, nyatanya Adam. Sempurnanya Adam, kenyataan Muhammad. Maka sempurnalah Muhammad kerana Muhammad batin. Maka yang zahir itu adalah Muhammad awal. Inilah yang dikatakan kejadian engkau daripada aku. Barulah kau dikatakan insan setelah zahir asmaku, setelah zahir af'alku, setelah zahir sifatku, setelah zahir zatku. Rabbul Alamin yang menyatakan rahmatan lil alamin. Tidak akan kujadikan alam ini, tidak nyata alam ini, tak lain kerana kau Muhammad. Inilah awal daripada ruh, maka disebutlah Muhammad bapa dari sekalian ruh, Abu Arwah. Dipanggillah Muhammad itu Abu Arwah, kerana asal muasal arwah itu daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu satu kepada Nur Allah. Nur Allah itu satu kepada Allah. Nur Muhammad satu kepada Muhammad, tak bercerai, jauh tak berantara. Allah Muhammad, Muhammad Allah, satu esa, dekat tak bersentuhan, jauh tak ada antaranya. Jadi nyatanya kau itu sempurnanya Adam. Nyatanya Adam itu sempurnanya Muhammad. Jadi Adam itu tubuh kasarnya, tubuh muhaddasnya Muhammad. Kenyataan Muhammad itulah Adam. Zahirnya Muhammad itulah Adam. Zahirnya Adam itu daripada asma Muhammad. Zahirnya Adam itu daripada af'al Muhammad. Zahirnya Adam itu daripada sifat Muhammad. Maka sempurnalah zatnya. Maka tajallilah Adam.
Untuk mengenali Adam, kenalilah diri zahir kamu. Untuk mengenali Muhammad, kenalilah diri batin kamu. Zahir dan batin mestilah satu. Apa yang diaf'al mesti zahir pada asma. Apa yang ada pada zat mesti zahir kepada sifat. Sesungguhnya sifat itu zahir daripada zat. Tidak akan ada zahir sifat kalau bukan daripada zat. Jadi kenyataan sifat itu kenyataan zat. Kerana sifat itu zahirnya zat. Kenyataan zat itu sifat. Jadi kalau kau mau berjumpa dengan zat, kau kenali sifatnya. Nak berjumpa dengan zat, binasa sifatnya. Siapa sifat tu? Kaulah. Adamlah penamanya. Rasul sifatnya. Rasul af'alnya. Muhammad sifatnya. Allah zatnya. Sampai di sinilah. Tak kuat, tak tahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya sampaikan. Kalau yang prinsip daripada keilmuan daripada syariat, saya tak panggil, saya tak jemput tuan-tuan untuk mendengarkan kajian daripada musyahadah ini. Saya tak jemput, saya tak panggil tuan-tuan untuk tengok video ini. Yang tak faham, yang tak seiring, yang tak sejalan, jangan tengok, jangan dengar video saya. Adapun video saya ni untuk ahli daripada kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah. Yang legal, yang sudah dilegalkan dan ada surat daripada kementerian, ya. Ini bukan kajian ilegal, ya. Saya mendapati yang sudah diregister dari Kementerian Agama atau Majelis Ulama Indonesia atau dari Kementerian Indonesia untuk legal daripada kajian ini. Demikian, sesiapa yang tak suka, yang tak sepaham, jauhlah, ya, keluarlah daripada video ini, ya. Kalaupun sepaham, ambil yang betul, ambil yang jernih, buang yang keruh. Rasa-rasa agak-agak ini salah, jangan diambil, buang saja, ya. Tak payah komen yang tak baik, sebab saya tak inginkan komen dari tuan-tuan, tak inginkan pendapat daripada tuan-tuan. Ingat, video ini bukan untuk orang-orang sesiapa yang di luar daripada kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah. Ya. Saya tak benarkan, saya tak izinkan untuk melihat, mendengarkan video ini di luar daripada ahli Nur Mutiara Ma'rifatullah. Jadi kalau tak suka, tak sepaham, tinggalkan video saya, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi